الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis, pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, anak-anak qaryah, para jemaah masjid Semilang, Seberang Jaya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tak mati-mati. Duk ada. Tuan-tuan memang suka duduk kat belakang lah. Memang Nabi ajak mengaji duduk belakang lah. Kau memang perangai tuan-tuan nak keluar senang duduk belakang. Tak pergi cemui boleh keluar. Kita kata sunnah, ikut sunnah, mailah duduk depan ni, kosong nak buat apa ni. Esok Tuhan tanya, tuan-tuan nak jawab guna. Kemah sangat ke kita ni? Mai duduk belakang, mailah duduk depan ni, berlambak lagi kosong depan ni. Pasal apa nak perlu dicari-cari dinding mau siapa? Noh. Saya habaq je, ikut suka tuan-tuan lah. Nak kena tabuh esok bukan orang lain kita. Tuan-tuan kahang, tuan-tuan buat ah. Berasa tak kahang, berubahlah. Kalau kita tak berubah, tak ada siapa nak ubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak ubah dah apa-apa yang dia bagi dekat kaum tu, melainkan kaum tu yang ubah sendiri. Noh. Mai duduk depan tu cantik sikit. Pasal apa bagus duduk depan? Tak kena bersembang. Sagi cemui kira nak bersembang. Duduk depan ni, cuba mai duduk penuh tu. Nak kata pun sedap sikit. Duduk kat belakang dia jauh, tak apa kemas nak kata ni. Duduk depan ni nak teribai pun sedap sikit. Alhamdulillah. Dia patient dah. Dia cuba ada benda nak kena bagi. Masjid nak bagi seorang 500. Pakai main duduk depan. Dia kata main-main borang. Main-main kira nak borang. Tak tabuh orang, nak tabuh siapa? Tuan-tuan, kita semua orang. Alhamdulillah. Umur panjang. Tak mati lagi. Tak gaduh duduk kalang kubur. Kalang kabut dalam kubur. Kubur ni satu tempat yang paling leceh dalam dunia. Kalau tak kena gaya, dia jadi ghufratin min ghufarin niran, lubang-lubang neraka. Kalau kena gaya, dia jadi raudatul jannah, lubang-lubang syurga. Jadi sebelum masuk kubur, kita standby lah sikit. Pasal apa? Kalau saya tanya tuan-tuan lah ni, tuan-tuan duk tunggu apa ni? Duk tunggu saya nak mai ke duk tunggu malaikat maut mai? Jaga. Malaikat maut dia nak mai ambil. Dia bukan kira, dia bukan habang, dia bukan beritahu. Sampai masa dia mai ambil, dia mai ambil lah. Tengok-tengok, mai ambil, kita duduk tadi. Dekat tu, fanfare tu. Macam mana? Ini korang-korang dia mai ambil, kita duduk ada dalam masjid. Minta maaf, tanya pegawai, tanya jawatan kuasa. Berapa orang dah mati dalam masjid ni? Tengah semayang, beritahu. Ramai tu berapa? Berapa orang? Tok Imam mati dalam masjid, itu Imam. Ada Tok Imam dah mati dalam masjid ni? Tengah angkat takbir, mati. Ada? Tak ada. Tok Bilal ada? Tok Bilal? Tak ada. Tok Siap ada?
Tak ada. Kalau lagu tu, pegawai ni pun tak mati dalam masjid, makmum cabuknya kita ni macam mana? Tuan-tuan beritahu. Ni pegawai yang dah mesti kena ada di masjid ni, tak mati lagi dalam ni. Kalau mati di Masjidil Haram, mati di Masjid Nabawi, tak apalah sekali semayang 10,000. Sini ada 10,000. Sebab tu orang cerdik, dia kalau boleh nak duduk dalam masjid tiap hari, dia keluar pergi cari urusan dunia, dia balik mai di masjid. Dia keluar pergi, dia balik mai di masjid. Pasal apa? Dia takut mati di antaranya. Dia takut yang tu. Mati dalam kereta, mati di hospital, mati atas jalan, mati tak mana kau tak seronok. Kita nak macam mana kita main macam tu lah kita balik. Kita datang dulu dengan apa? Dengan redha Allah kat kita. Kita nak balik lagi, nak balik dengan redha Allah dekat kita. Kita bukan nak balik dengan semua yang lain, nak balik dengan redha Tuhan. Macam mana dia redha kita dulu, kita nak dia redha kita masa kita jumpa dia. Macam tu dia redha kita. Mana nak dapat kalau tak main masjid? Mana nak dapat hati ingat tak kat Tuhan ni kalau nganga kat luar? Nah, minta maaf. Saya ni kasar. Tuan-tuan duk tahu dah, bukan tak keluar YouTube, keluar dah. Saya tak ada lembut, saya tibai. Pasal apa? Saat lagi Tuhan tanya, hang habang dah kat depa? Habang dah. Depa faham ke tak? Tak tahu. Mana boleh hang tak tahu? Aku bagi kelebihan kat hang. Aku bagi semua tu kat hang untuk abang kat depa. Aku ni Tuhan. Hang habang tak? Mana saya nak beritahu muka? Saya tak mau masuk neraka. Tuan-tuan teringin sangat, tuan-tuan masuk lah. No? Tang tu bukan pulut Sarawak tu. Jadi pakat-pakat beringat. No? Alhamdulillah, kita bersyukur kerana lama dah hidup, Tuhan tak cabut keluar iman. Dia masih bagi dekat kita iman. Dua benda. No? Kita diberi nikmat sebagai Islam, kita diberi nikmat sebagai iman. Apa kelebihan orang Islam? Islam ni perkataan daripada perkataan Assalam, no? Perkataan yang menunjukkan kepada selamat. Orang Islam ni dia selamat. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Pasal apa Tuhan kata tu? Pasal Islam tu menyelamatkan manusia. Orang Islam selamat pasal apa? Pasal nombor satu yang ada dekat orang Islam ni adalah bersih. Orang Islam dia punya sifat bersih. Bersih zahir dan bersih batinnya. Ni orang Islam. Yang zahir ni, dia tak pakai pakaian yang haram. Sama ada haram ain pakaian tu, atau haram pada zat pakaian tu, dia tak pakai. Dia tak makan makanan yang haram. Dia tak minum minuman yang haram. Dia tak duduk di rumah yang haram. Dia tak buat pekerjaan yang haram. Dia tak ambil sumber kehidupan dari yang haram. Ni Islam. Hatu zahir. Batin, dia tak meletakkan sesuatu selain daripada Allah dan Rasul dalam hidup dia. Ni orang Islam. Kalau begitu, jiwa dia selalu dalam keadaan melihat, mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah pada ibadat-ibadat yang dia buat tu. Tu tanda dia Islam. Orang Islam ni tak mau kotak. Apa saja benda kotak dia reject. Sebab tu hati dia selalu ingat pada Allah. Sebab Allah itu maha suci. Ni Islam. Tuhan bagi kat kita. Bukan kita pergi cari ni Islam ni. Ni semua Islam bakar ni. Ni ada ni. Terus ada sembang pandai. Ni semua Islam bakar. Islam keturunan. Pasal apa Ustaz? Pasal kita ambil daripada keturunan. Bukan kita pergi belajar cari pun. Takkan lagu tu. Habis kalau bukan lagu tu, lagu mana? Islam mai dari negeri mana? Dia mai dari negeri Saudi. Siapa yang bawa Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang endorse Islam? Allah Ta'ala. Siapa yang tukang bawa pergi dekat Rasulullah? Jibril. Islam yang sampai di Mekah kini ada di sini. Saya nak tanya tuan-tuan, semasa Islam sampai di Mekah, sini agama apa? Tuan-tuan beritahu. Agama Hindu dengan agama Buddha. Satu kerajaan Sriwijaya Majapahit, satu lagi kerajaan Ayutthaya.
Kita yang di utara ni lebih kepada apa? Ayutthaya. Lebih kepada agama Buddha. Islam mai di sini bila? Bagi tahu bila. Orang bukan Islam tanya kita, Islam yang anut ni sampai di sini tahun bila? Jenuh menguak. Bukan kita ambil tahu pun. Orang Islam kita Islam, orang semayang kita semayang. Kepala ekor apa pun kita tak tahu. No. Bila abang ni, tuan-tuan mesti geram. Ustaz ni kalau aku bagi penampak sekali baru dia tahu. Dia turun tangga lagi aku nak tabuh dah. Tuan-tuan apa-apa tuan-tuan punya pasal. Saya ada banyak mikrofon. Tengok. Berapa punya mikrofon punya ada. Lagu tu lah tak faham-faham. Islam mai di sini tahun bila ni? Tahun 14-11. Syekh, hak tu bukan Islam mai. Hak tu Parameswara mai. No. 15-11 yang tu Alfonso di Albuquerque mai. Portugis mai tu. 1641. Hak tu Belanda mai. 1824. Yang tu Syarikat India Timur mai, British. 1945. Yang tu Bagero mai, Jepun. 1951. Yang tu Bintang 3 mai. 1957. Yang tu Merdeka. Orang tanya Islam mai bila? Bukan kita ambil tahu pun. Yang kita ambil tahu, duit BRIM dapat tak tahu-tahu ni? Aku berasa lagu macam tak dapat. Satu ambil tahu. Islam mai sini 926 Masihi. Siapa di sini beranak tahun tu angkat tangan? Tuan-tuan, kita bukan ada lagi Islam mai dah. 926 Masihi. Dia mai negeri mana? Mula-mula Islam sampai negeri mana? Sampai Langkah Suka. Ni Sungai Semilang. Semilang ni pun sebahagian daripada Langkah Suka. Kedah tua lama. No. Tak mana dia mai? Satu tempat bernama Patani. Itulah tempat Islam mai. Mula-mula kerajaan Islam bina situ lah Patani tu. Hak tu ada dah Kedah adalah negeri Kedah tua. Songkla, Satun, Naratiwat, Yala, Patani. Ni 5 negeri ni kita punya. Tahun 1723 British bagi dekat Siam, supaya Siam jangan kacau dia nak invade tanah Melayu. Tengok mereka di sana muka serupa kita, sama kan? Nama je nama Siam. Pasal orang Siam nama lain tak boleh. Siapa duduk di Siam pun nama lain, sekolah tak boleh, menega tak boleh, apa tak boleh, mesti kena pakai nama Siam. Tu Siam punya buat dekat orang kita. Tengok mereka tengok kita pakai sampin pun mereka pening, mereka berasa syok. Ni pakaian apa? Pakaian bangsa hang lah, tapi terputui 300 tahun hang terputui yang kami. Itulah Islam. Dengan berpayah-payah Sa'ad Abi Waqqas mati di China Gongzhou China bawa Islam kat kita. Kalau ikut agama kita di sini semua sembah berhala. Tuhan sayang, aku bagi ke hang Islam tu. Keturunan dari dulu semua lalui Islam tu. Dan sampailah kat kita. Bukan senang nak dapat tuan-tuan. Tuan ingat main ni 10,000 kilometer nak pergi ke Madinah. Kalau zaman tu nak naik apa? Bukan kita fikir pun. Bukan kita fikir, ui beratnya nak dapat Islam ni. Tapi sayang Allah Ta'ala, dia bagi kita jadi Islam. Jangan main Islam kok kulitnya. Dia mesti Islam faham sungguh tu. Bila abang lagu tu semua pekat diam. Makna kena lah tu. Kena dia. Kubasan dia ni duk kata kat aku. Tak, saya abang muda betul ni. Bukan reka-reka ni. Dan syukur Allah Ta'ala bagi kita sihat. Tengok ni semua sihat-sihat. Ustaz tahu mana sihat. Kenuri dah tak lagi kenuri. Tengok kenuri sekali habis ke tak habis. Kalau bihun habis, sihat lah tu. Kalau tengok bihun tak habis. Bihun tengok dia tengok bihun. Tak sihat lah tu. Darah tinggi, lemah jantung, buah pinggang, kencing manis. Kencing manis tak apa, kencing kawan susah. Semua tu bagi badan tak sihat.
Badan tak sihat tak ada masalah, asalkan jiwa sihat. Mana boleh manusia sihat tak sakit-sakit? Mana boleh ada manusia lagu tu? Tetapi persoalannya, ketika sihat beriman tak? Dan ketika sakit ni beriman ke tak beriman? Ni masalah dah. Kita ni biat manusia macam kita ni, waktu sakit baru beriman, waktu sihat kita punya perangai. Wahai Tuhan kata, sihat dan sakit yang aku bagi kepada engkau adalah untuk engkau selalu mengingati aku. Sihat pun ingat, sakit pun ingat. Kita sibuk dengan nak sihat, walhal orang sakit lebih banyak ingat dekat Tuhan daripada orang sihat. Tuan-tuan masuk hospital, doktor buhwaya di tangan, perkataan pertama yang keluar ke mulut apa dah? Allah. Berkerak bunyi Allah. Tengah-tengah malam ingat, orang lain nak tidur pun tak boleh. Allah. Misi kata, pakcik diam, orang lain nak tidur. Allah, dia lagi dekat, dia cakap. Bagi sehat melingkup bi, Tuhan boleh tak ingat. Apa punya manusia? Bila Allah Ta'ala beri sedikit ujian, bagi sedikit dugaan, mereka menyebut nama aku, mereka memohon, mereka meminta, merayu supaya mereka dikeluarkan dari kesusahan. Dan apabila mereka telah dikeluarkan dari kesusahan, mereka seolah-olah tidak pernah ditolong. Tu Tuhan abang. Syukur kerana sihat. Paling syukur pasal apa? Akal sihat. Orang yang sihat akal ni mana? Orang yang banyak ingat kepada maut. Dia tak banyak ingat kepada dunia. Dia banyak ingat ketika nak hadapi sakaratul maut. Ni orang yang sihat akal. Pasal orang yang sihat akal selalu duk beringat tentang kematian dengan pelaksanaan ibadat-ibadat pada nak menenangkan hati dia untuk menempuh maut. Dia tak banyak kisah dunia. Pasal Tuhan kata arah, kullu nafsin za'iqatul maut. Satu warning, satu gertak yang Tuhan abang dekat kita supaya tak khalid. Setiap yang bernyawa kena jumpa mati. Orang yang takut dengan kematian, poket dia tak boleh penuh. Poket dia kena sederhana je. Penuh kena bagi dekat Allah Ta'ala. Pasal apa? Hak milik adalah hak milik Tuhan. Kalau dia ingat mati banyak, dia takkan simpan harta banyak. Sebab dia percaya dengan apa yang Tuhan kata. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dia percaya Tuhan kata, mereka ni lebih senang dan gemar dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan dia tahu kata, Tuhan kata, aku adalah kekal. Dunia hang sementara. Akhirat ni hang mesti balik jumpa aku. Wa inna ilaihi raji'un. Suka tak suka hang kena jumpa aku. Maka dia tak simpan. Dia tak simpan benda tau. Dia mesti bagi. Kalau hak duk simpan benda sampai tak keluar zakat ni, memang hak tak percaya ayat ni. Dia tak berani simpan. Pasal apa? Dia tahu bahaya dia. Sebab apa? Sebab dia baca apa yang Tuhan kata. Alhaakumut takasur hatta zurutumul maqabir. Bermegah-megahlah kamu. Apa yang kita suka megah? Pertama, megah dengan diri kita sendiri. Sebab kita rasa kita kuat. Kita rasa kita banyak pengalaman hidup. Kita rasa kita banyak ilmu. Kita rasa kita banyak pengaruh dan sokongan. Maka yang ni menjadikan kita lupa. Tuhan kata dilalaikan oleh apa yang kamu bangga. Apa lagi kita bangga? Kita bangga dengan pangkat derajat, harta benda, duit ringgit, anak pinak, sanjung dan puji-pujian. Kita cukup suka. Maka hatta sehingga benda-benda yang kita seronok tu melupakan kita. Zurutumul maqabir, yang kita telah melintasi liang kubur. Tahu kubur? Berek bujang belakang masjid. Sini kubur belah mana? Kubur. Di sini kubur belah mana?
Belah sini. Ni semua muka-muka nak pergi ni. Siapa yang rajin main masjid, dia boh dekat sikit. Siapa yang jenis balok tua, dia boh jauh. Pasal hak jenis balok main masjid ni, ada potensi jadi hantu Kak Limah balik kampung. Bukan boleh tanam dekat-dekat lagi, dia mengusik orang. Kena boh jauh-jauh. Tuhan kata, kalla, jangan duk buat perangai lagu tu. Apa dia tu? Bangga dengan dunia hang, seronok dengan dunia hang. Jangan. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan buat macam tu, nanti hang akan tahu. Sekali ayat. Summa, bila bubuh ayat summa atau inna, Allah Ta'ala tak melawak dah. Dia bukan main tu. Sesungguhnya, jangan bersikap sedemikian, nanti kamu akan ketahui. Kalla, 3 kali. Jangan, jangan, jangan. Baca ayat tu bertahun dah, faham tak lagi? Hari-hari baca buat tak tahu ya, takut pun tak. Pasal apa? Jenis taklid, jenis tiru, bukan ada rasa. Orang ni sebut je ketak. Pasal apa? Oi, bukan melawak. Nanti kamu akan ketahui dengan keyakinan, mata hati kamu, mata kepala kamu akan yakin. La tarawunnal jahim, aku akan tunjuk kepada kamu neraka jahim, sa'ir, saqar, lava, wail, hutamah, jahim, jahannam. Ni 7 ni duk tunggu muka kita. Silap hari bulan bungkui. Tuhan kata la tarawunnal jahim summa la tarawun summa la tarawun. Sangkut. Dan kamu akan ketahui dengan mata keyakinan hati kamu dan mata kepala kamu. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Dan kamu akan tahu bahawasanya aku akan tuntut terhadap kamu di atas setiap nikmat yang kamu terima. Jenuh kita, tuan-tuan. Nak tanya ni, ada-ada ni, makan nasi berapa kali daripada mula-mula lahir dulu? Tuan-tuan beritahu. Tuan-tuan tunggu lah. Layak buruk di sini tak apa lagi. Layak buruk dalam kubur lagi. Pak menakan belah mak mentua duk tunggu. Siapa di sini yang kawan baik dengan Munkar Nakir? Angkat tangan. Biasa jumpa di kopi tiam tak mana kah? Petang-petang duk kenal tarik kah? Tanya dia, jangan tanya banyak kat aku kan. Kita ada orang geng. Dia bukan peduli siapa. Semilang kah? Seberang Jaya kah? Hang mai kat aku, hang lauk aku. Aku tanya, hang tak jawab, hang siap dengan aku. No, soalan aku tak banyak. Soalan aku satu ya. Siapa Tuhan kamu? Siaplah diri. Berasa kemah, silakan. Berasa tak kemah, Rasulullah ada lagi. Berasa tak kemah, pengampunan Tuhan masih ada. No, kita tahu tak boleh kemah, minta ampunan. Ya Allah, sesungguhnya aku ni 40 kali nganga. Tak pernah aku ingat ke hang. Ampun ya Allah, aku ni memang nganga sungguh. No, habaq betul-betul ya. Dosa duk mengada-ngada. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah sembahyang aku. Sembahyang macam hantu terima. Apa kata ustaz? Apa duk kata kat orang sembahyang hantu semua? Boleh ke? Saya nak tanya tuan-tuan, rukun sembahyang nombor 9 apa? Ngarah. Dekat Masjid Semilang ni rukun sembahyang nombor 9 sengak. Dekat nombor 8 je. Nombor 9 apa nombor 9? Kena kira tu. Wana rendah, muna, nala, anji, ara, yala, yaza, omboza, pata. Nombor 9. Bukan tak tahu, tapi tak berapa nak ambil tahu. Harap kekepiah ya. Muhung kuat. Dia kata aku duk geram dah. Aku makin geram dah kat dia ni. Aku nak pijak dia sekali. Tuan-tuan geram tak geram? Saya tanya benda betul. Saya bukan tanya benda melawak. Rukun fi'li, rukun perbuatan nombor 5 apa dia? Jenuh kira. Apa tu? Tadi duk ingat dah. Nampak muka dia ni rosot terus. Betul tak Tuhan kata? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah mereka yang solat. Siapa dia tu? No. Mereka yang solat dengan main-main, bukan belajar, bukan faham, bukan reti. Dan mereka yang menunjuk-nunjuk dalam solat mereka penuh dengan riak.
Siapa tu? No. Saya bukan kata tuan-tuan tak reti. Saya tak kata. Tapi saya katalah. Nak abang bagi ada sedikit semangat bangun nak ambil tahu. Sebenarnya aku ni mai ke dunia untuk apa? Allah Ta'ala hantar mai ke dunia ni untuk apa ni sebenarnya? Nak suruh buat apa? Kalau dia nak suruh buat, reti ke kita nak buat? Kalau nak suruh kita beramal, reti ke kita nak beramal ni? Betulkah amalan kita ni sama macam Nabi beramal? Betulkah semayang kita ni sama macam Rasulullah semayang? Betulkah menepati ibadat kita macam mana Tuhan mau? Betul sangatkah berdiri kita menghadap kita tu betul sangatkah? Bagaimana perihal hati kita terhadap Allah menyamai perihal hati Rasulullah terhadap Allah? Bagaimana Nabi melihat Tuhan? Bagaimana kita melihat Tuhan? Macam mana nak jawab semua ni? Sungguhkah kita main ni nak jadi hamba? Hamba ke kita ni? Islam ke kita ni? Betulkah menurut apa yang Nabi habaq 1400 tahun dulu ni? Macam mana? Adakah Islam pada pakaian ni saja? Serban, kepiah, jubah ni Islam? Atau Islam pada masjid ni saja? Atau Islam dengan khat-khat tulisan-tulisan Quran dekat dinding tu Islam? Betul-betul Islam ni duk tahu lah. Bukan ada siapa fikir tuan-tuan, oi, main duduk atas dunia ni tak tahu pasal apa. Tuan-tuan, bagi tahu kat saya. No. Tuan-tuan bagi tahu dah, bagi tahu pelan pun tak apa. No. Tak bagi tahu terus pun tak apa. Saya abang pula kat atas. No. Pasal duk tunggu tuan-tuan abang dengan ayat 9 tu lah, tak abang-abang. Tanya apa-apa soalan dah, satu pun tak jawab lagi. No. Allah Ta'ala utus kita mai ke dunia untuk apa agak-agak? Untuk nak buat ibadat. Ramai jawab Allah Ta'ala utus mai ke dunia untuk kita buat ibadat dan sembah dia. Betul ke? Betul ke? Oh, betul lah Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku. Itukah maksud ayat tu yang sebenar? Atau tidak aku utus jin dan manusia ke dunia ni melainkan untuk bergantung hidup denganku. Hak mana tu? Ayat tu baca lama. Pasal benda hantar mai. Hantar nak buat ibadat, nak suruh mengaku dia Tuhan. Yahudi tak buat ibadat pun mai tak? Majusi tak pernah buat ibadat, sembah api, mai juga makan boroi perut-perut. Nasrani sembah Nabi Isa, mai juga puak tu pun. Kalau betul-betul Tuhan mau mai buat ibadat, tak payah buatlah puak-puak tu, dia tak buat ibadat. Tapi pasal apa dia buat juga? Kenapa? Kenapa buat ibadat? Tuhan kata, aku ni ilmu, aku ni maha mengetahui, dan aku ni rahsia, aku nak diketahui, aku ni perbendaharaan, aku mau diketahui. Kita mai ke dunia, Tuhan suruh kita ambil tahu pasal dia, kenal dia. Tabung rumah dah duk nganga apa? Boh lah. Kerja duk boh duit biru ya, boh duit ungu sikit. Lempak masuk dalam tu. Tabung. Kata dia datang. Boh lah. Hak ni sajalah lampu kubur. Hak ni sajalah kerehatan dalam kubur. Siapa nak selamat dalam kubur, boh guys. Kalau tidak lagi dia tarah lumai. No. Boh. Sengap, boh. No. Seluk-seluk nak ambil 50, nak ambil RM1. Terkeluar 50. Allah. Macam mana Tak bubuh kawan tengok dah. Kawan pula mulut jahat. 750. Terror. Wahai bukan nak buh pun. Kalau dia buh balik dalam poket, kawan dia kata, dia simpan balik tu. Ish. Tengok boh ke? Boh juga. Boh ikhlas. No, RM1 pun tak apalah. Jangan bimbang. Seluruh penduduk masjid ni keliling ada berapa ratus rumah. Lebih kurang. Orang Islamnya 300 lebih. 400. Boh 500 lah. 500 rumah ada keliling masjid ni. Dan cinta tiap-tiap rumah kat masjid ni. Tiap-tiap rumah mai bagi dekat masjid. Satu rumah RM1. Ada 500 rumah. Sehari masjid dapat RM4. 500. Kalau 500 sehari,
dia bagi setiap hari sampai sebulan. Masjid dapat RM1. 15,000 sebulan. RM1 je satu rumah bagi. Kalau 10 tahun, berapa agak-agak masjid dapat? Juta. Kalau 20 tahun, boleh beli band mayat 10 biji. Pasal apa? Habuan buh orang tak puasa. Keliling kampung. Pasal dalam kampung ni mesti ada yang tak puasa. Kalau dah dapat 10 sehari dapat RM500, tuan-tuan, sehari RM500, tak tahu lah masjid ni boleh buat apa tinggal. Tapi genggam. No. Pasal apa? Tuhan kata dah mereka lebih gemar kepada kehidupan dunia. Dia ingat boleh bawa mati. Tuan-tuan, tak main boh dalam masjid RM1 tu, duit tu tetap habis. Tuan-tuan percaya? Tak main boh di masjid RM1 tu, duit tu tetap habis. Habis tang mana? Sendiri tahu. Tapi kalau main lempak lantabun masjid ni, confirm dah kubur cerah. No? Jadi kena tahulah kenapa Tuhan hantar mai. Allah Ta'ala hantar kita mai ke sini ni sebab dia teringat, dia rindu, dia kasih, dia sayang, teringin sungguh nak tengok daripada ghaib. Dia buat bagi nyata sebab dia nak tengok. Tak hantar mai pun dia Tuhan. Kita tak mai semayang pun dia Tuhan. Kita tak jadi orang Islam pun dia tetap Tuhan. Kita tak sebut nama dia pun dia tetap Tuhan. Dia tak pernah bergantung dengan diri kita. Sebab dia jenis qiyamuhu binafsih. Dia berdiri sendiri. Bukan ada siapa duk sokong dia bagi berdiri. Tuan-tuan sebut nama dia sehari 1000 kali. Siapa yang untung? Dia untung ke tuan-tuan untung? Tuan-tuan semayang sehari 5 kali. 17 rakaat. Masuk waktu lah. Alah. Boleh terus lagi lah. Ustaz, Syekh ni nak abang masuk waktu. Kalau kita semayang sehari 5 waktu, sebulan 150 waktu. 150 kali baca Fatihah. 150 kali kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebulan. Kepadamu kami mohon pertolongan, kepadamu kami memperhambakan diri. Bertambahkah kebesaran Tuhan tu? No, kita pula tak mau semayang 150 hari. 365 hari setahun. Sehari kita tak mau semayang. Bercalak ke Tuhan ni? Tuhan perlu sangat kat kita ni? Mau sangatkah ibadat kita ni untuk menjadikan dia Tuhan? Mau sangatkah sebutan nama dia di mulut kita untuk memastikan dia tu hebat? Apakah dengan kita tak sebut Tuhan bersedih? Masuk hospital orang tua tu masa kita tak sebut nama dia. Adakah selama kita tak berdoa Tuhan jadi susah hati? Mereka tak nak apa, tak minta apa ni, mereka ni macam mana? Selama Tuhan ada, siapa yang ada? Tuhan kata, innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang lain melainkan aku. Kita ni tanda Tuhan itu Rahman, tanda Tuhan itu Rahim. Ni nak tengok, duk sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia tanda dia? Hang itulah. Kalau aku bukan pengasih hang tak terbit mai. Kerana aku kasih ke hang, aku bawa hang mai. Aku nak suruh hang menikmati semua yang ada di alam ni dan ingat ke aku dan aku kembalikan kebaikan untuk hang. Sebab aku kekasih hang. Tuhan tu, kita ni kekasih dia, buah hati dia. Tanda, aku buat matahari untuk hang. Aku buat bulan untuk hang. Siang aku buat, malam aku buat, langit dan bumi aku buat untuk hang. Hang untuk aku. Hang hati hang luas. Bubuh apa pun tak penuh. Aku duduk dalam tu baru penuh. Hang buh hati hang benda apa? Hang buh aku ke hang buh dunia? Tuan-tuan beritahu kat saya kalau silap ni. Kalau tak ada semayang sehari 5 kali, berapa kali kita ingat kat Tuhan? Beritahu. Walhal, apa dia semayang? Itulah reda Tuhan dekat hamba. Kalau hang semayang, itulah reda aku dekat hang. Aku nak hang selamat, aku nak hang hebat, aku nak hang jadi khalifah, menunjukkan kebesaran aku pada semua alam ni. Semua benda aku bagi tunduk dekat hang.
Hang aku mau main kat aku. Ni meja ni, tengok meja ni. Asal dia kayu, pokok duk tengah hutan tu. Kerana Tuhan tundukkan untuk kita, dia main duk tang ni jadi meja. Dia akur, dia patuh kerana kita. Sebab Tuhan mau kita selesa. Tengok meja pun tak ingat kat Tuhan ni. Tuhan kata wa fi anfusikum, pada kejadian diri kamu, afala tubsirun, kenapa tak tengok? Apa dia? Aku ada dengan hang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dengan mereka dari urat leher mereka. Tak nampak ke kedekatan Allah tu? Tak nampak ke tiap-tiap yang dia buat mai tu tanda sayang dekat kita? Mai ke dunia seorang sunyi, dia buat mai ayah, dia buat main mak. Siapa sini boleh buat mak dan ayah? Angkat tangan. Kok sunyi, buat main abang, buat main kak, buat main adik. Kok sunyi lagi, bagi tok dengan tok wan. Selama duk tengok depa-depa ni semua, kepala otak kita ni ingat apa? Nampak duk sengak. Aku tak mau balik dah. Aku nak duduk tang ni sampai mati. No. Tuhan bagi kat kita mata. Ni biji mata ni. Faja'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Aku jadikan 2 biji mata, 1 lidah, 2 bibir. Buat sendiri ke mak buat ke ayah buat ke dia yang buat? Dia buat kan? Dia buat mata untuk apa? Untuk melihat lah. No. Melihat pakai mata ke? Ha lah. Ada mata boleh melihat ke? Ya lah. Lah ni ada mata, benda hak nak lihat dia tak buat. Boleh lihat? Dia kena buat benda hak nak tengok. Gunung kalau dia tak buat, boleh lihat ke ada mata? Tengok. Ada mata tak boleh lihat. Pasal apa? Kena ada yang buat benda nak lihat tu. Dia buat gunung. Selama duk tengok gunung, ingat ke apa? Punggah. Ada mata, ada gunung, boleh tengok ke? Tak nak boleh. Pasal apa? Kena ada jarak. Dekat sangat, tak nampak. Jauh sangat, tak nampak. Makna siapa nak buat jarak pula? Buat ni ringan. Sebab tu dia kata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang aku bagi kat hang, yang mana hang kata tak betul ni? Yang mana yang aku buat bagi kat hang tak betul ni sampai tak boleh ingat kat aku? Nak jawab guna. Ada gunung, ada mata, ada jarak. Boleh tengok? Tarak nak boleh. Pasal apa? Kena ada warna. Kalau lut sinar, nak tengok lagu mana? Siapa buat warna ni? Lagi cakap lagi banyak, pakai bungkus terus kita. Ada warna, ada gunung, ada mata, ada jarak. Boleh tengok? Boleh ke? Nak kata pun tak berani dah aku berasan lagu mana ni. Boleh ke tengok? Tarak nak boleh tengok. Kena ada apa? Kena ada cahaya. Dalam gelap nampak ke gunung? Siapa buat cahaya? Allahu nurus samawati wal ard. Aku cahaya langit dan cahaya bumi. Apa dia tu? Aku tu akal hang yang boleh nampak. Ada dah semua. Mata ada, gunung ada, cahaya ada, bentuk ada, warna ada, jarak ada. Boleh tengok? Macam mana nak kata? Silap kata, kena luku pula. Allah, macam mana ni? Boleh ke tengok? Tak boleh. Melainkan kena ada Allah. Maka selama kita tengok tu apa dia? Benda-benda tu kan kebesaran Allah. Yang ni yang kita tak tahu. Mulut bunyi. Pagi-pagi ya bunyi. Allahu Akbar. Tu dia kira dah tu. Mayang rokok bangkit kan. Mayang untuk imam, potong habis imam semua. Kan? Imam tak dan turun, dia turun. Semua jenis laju Alonso punya Grand Prix punya. Orang duk bagi undang-undang lah sembahyang tu boleh nak ikut. Tu imam baru Allah dia turun lah. Lepas tu tunggulah, tak turun lagi dia buat apa dah ni kan. Suka musabaqah untuk imam ni. Dia bagi kat kita solat. Dia bagi kat kita bangkit duduk hari-hari. Pasal apa? Nak suruh kita pergi kat dia tu. Kita boleh bangkit kalau dia tak bagi? Kita boleh ke duduk kalau dia tak bagi? Ni mulut dua bibir ni. Wasyafatain, 2 bibir.
Dia bagi herot saja sikit, boleh baca Fatihah. Selama boleh baca Fatihah, kerana ada bibir, atau kerana ada gigi, atau kerana ada lidah, ada mulut, atau kerana ada dia. Hari-hari dia kata, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata buat apa? Aku bersaksi tidak ada lain melainkan Allah. Tiba-tiba tengok jam, nampak jam. Tak nampak kebesaran Tuhan tu. Bohong hari-hari. Harap ke warak aja. Piang. Piang tu apa? Piang tu macam bodoh lah. Kedah, Pulau Pinang, dia panggil bodoh piang. Bodoh piang. Tak bodoh lagi. Mana tanya? Bulu kenin belah kanan kita ni dah balai. Abang masak. Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu orang panggil apa? Sendiri abang betul bodoh. Tuan-tuan tunggu nak habis umur saya ikut pandai. Tunggu lagi. Tok Imam duduk di telinga kata Allah. Ketak ni, ketak nak kata tak boleh. Tuan-tuan tunggu lah. Nasib tak baik, tak bunyi langsung. Nampak sangat dah. Tuhan kata, akulah segala-galanya untuk hang. Dan aku telah menzahirkan segala-galanya untuk hang. Hang hidup dan tengoklah aku hari-hari. Celak mata pagi-pagi, bini mai kat kita, bang. Kan? Bini macam biasalah, dia bang. Kan? Zohor dia bang, Asar dia bang, Maghrib dia bang. Dapat gaji lagi kerak bang. Kan? Masa bini mai tu, dah kita lepas sembahyang subuh duk baca Quran, nampak bini mai. Nampak kehadiran Tuhan ke nampak kehadiran bini? Ni tanya ni, semua ada bini. Sembang apa? Tuhan kata, aku pi ke hang dengan kasih ni. Di balik isteri kita penuh dengan kasih. Mai tanya, nak minum apa pagi ni? Ayak bateri je dah. Tak apa nak menyala ni, buah ayak bateri ikut dia kemas sikit. Bini mai tanya, bukan nampak kasih Tuhan tu, dia nampak bini. Lepas tu bila tak kenal kata apa? Hari-hari tanya, tak tahu ke saya minum apa? Nampak sombong mai. Ni lagu kita. Pasal apa tu? Hang bukan kenal dengan siapa hang berurusan tu. Tuhan kata, mana ada siapa dengan hang, yang ada akunya. Kalau bini hang mai, akulah tu. Hang tak nampak lah. Tengok Rasulullah layan isteri dia macam mana. Tu saya kata, harap kekepiah aja nak buat apa. Esok kepiah masuk surga, kita tak masuk. Kepiah kata aku okey dah. Saya tengok kepiah masuk cantik dalam surga. Macam mana? Tu bukan kepiah aku lah. Kepiah kata, sorry aku masuk dulu. Mangkak belakang sikit. No. Sifat kata, dia ni aku geram kat dia. Berapa kali aku duk geram kat dia ni. Hari ni aku nak tabuh dah. Sekali mesti aku tabuh dah. Tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan buat. Saya, Allah. Ayam sejuk tak? Ayam tak sejuk. Saya ayam tak sejuk kali minum. Sekali suara tak ada. Kena minum ayam air kosong. Air banyak. Baru suara banyak. No. Tak apa-apa. Lain kali mai, bawa mai ayam air 1 jam. Kan? Boh air bagi penuh, tinggal dalam tu. Hari ni tak boleh nak minum lah. Sekali sangkut. Saya bukan Mak Teo. Mak Teo. Ustaz Mak Teo. Dia minum Teo. Saya Ustaz Ketui. Kan? Jadi tuan-tuan nampak muka saya bubuh air siap-siap. Tidak, sekali lagi dia caroy. Caroy ni Sahu Hamid, dia Ustaz caroy. Kan? Bukan dia Ustaz caroy, dia suka kata caroy. Kan? No. Dan Tuhan bagi mata kat kita. Ni ada mata semua ni. Mata ni boleh tengok apa? Tuhan kata, inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Telah aku cipta manusia itu dari air mani. Kita semua ni, siapa yang Tuhan buat dari kita mah? Angkat tangan. Kok dia bangga dia hebat sikit pada orang lain. Aku Tuhan buat daripada kita mah. No, tak ada no. Semua dari air mani. Kalau kita ni air mani sami velu agak-agak jadi guna. Anda fikir. Kalau kita Allah Ta'ala buat duduk dalam badan sami velu, kita keluar hari ni kita jadi agama apa? Siapa boleh minta? Siapa boleh minta doa? Kalau boleh minta doa, saya nak minta nombor 1. Ya Allah, jadikan aku anak Sultan Abdul Halim.
Keluar mai jadi raja muda. Dia pi beta lah ganti. Negeri Kedah ana yang punya. Jadi anak Ustaz Abdul Halim buat apa? Bukan kaya sangat. Baik jadi anak Hasanah Bolkiah Brunei. Saya pi Brunei. Saya dapat melawat istana dia. Pi melawat tempat simpan kereta koleksi dia. Sultan Brunei Hasanah Bolkiah ada kereta koleksi 400 biji. Kita 4 biji pun menguap kata. Biji pun bateri kerja tak ada. Saya mampu biji ya. Tahu-tahu mati pula tengah jalan. Dia ada 400 biji. Saya tanya orang jaga kereta. Saya tuan, kerja saya start kereta pagi pukul 9, pukul 12 baru habis. Enjin jalan pukul 1 tutup enjin, pukul 3 habis. Kerja saya buat tu. Tukar minyak hitam semua bukan kerja saya. Saya pi Masjid Hasanah Bolkiah Brunei, Bandar Seri Begawan. Dia punya mihrab tempat imam. Mah semua. Mah 999. Bukan mah 916. Mah kertas lembu. Kamera berpuluh duk suluh kat itu. Hang gagau dia pergagau hang. Dia ada yak, dia ada kapal layang. Mangkuk jamban kapal layang, mah semua. Muka lagu kita ni abuk pun tak nak. Sembang lah. Jadi anak Hasanah Bolkiah, dia mangkat hambalah pangeran muda. Jadi anak Hasanah Bolkiah buat apa? Bukan kaya sangat. Baik jadi anak Bill Gates, dia kaya sungguh. Orang yang mengeluarkan software perisian komputer Windows, dia duit dia trilion bukan bilion. Kalau sekat dok dah lah ni 2.4 bilion, tak apa kemah. Dia ada trilion tu. 8 ke 9 trilion. Kita bilion dapat 1000 pun masjid tak mah. Dapat. Dia kata masjid tak nampak, baru dapat duit KWSP. Dapat KWSP berapa ribu yang masjid tak main dah. Hak main masjid ni semua hak tak dapat apa. Main. Tuan-tuan nak tengok hak betul-betul main masjid ni, tengok ni hak di dinding ni. Depa ni betul main. Dia panggil pok-pok peho tak larat ni, tengok ni. Hak ni betul-betul main. Hari biasa depa lah ada tanu ketak, tani ketak. Angkat takbir meletup, rokok meletup, turun meletup, bagi salam meletup. Assalamualaikum warahmatullahi perak betul. Ustaz tahu mana? Saya duk pergi masjid cari, saya tahu lah. Hak duk ada ni semua hak ketak. Ketak Allah. Dia seorang ketak, habis 6 orang mau ketak. Tapi kalau ketak ni tak ada, masjid tak ada orang. Dia panggil puak-puak peho. Beho, mesin hak korek tanah tu takkan tak tahu. Mesin tu dia nak korek tanah, dia buat turun tangan. Dia pacak atas lantai perak masuk, dia korek tak terbalik dah. Hak duk main mengaji, hak duk main baca kitab, semua tangan tepi. Kita tak dan bismillah dia angguk dah. Ingat ke faham, ruyuk dah dia tu pun. Kalau dia tak boleh tangan tepi, tengok dinding. Tengok dinding, mana ada orang muda, semua tanya lain habang lain, tak apa dengar. Tanya, main mana Pak Long? Mandi dah. Kawan tak apa budi dah. Tapi mereka ni lah ada di surau, musalla, madrasah, masjid, mereka ni ada. Saya pergi bilang pun mereka ada. Kalau tak ada tu ruyuk dah. Tak ada dah. Pergi mana? Tak ada dah Ustaz. Kalau hak main ramai lain tu bulan puasa ya mai. Bulan puasa ni penuh sampai imam tak ada tempat. Balas habis tempat imam ni. Orang tu main-main, ni tempat aku. Dia pergi tepuk belakang. Abang, tempat saya ni. Siapa ni? Dia tak kedai. Tak namai, bukan dia tahu imam, tak imam kan. Kawan sebelah kata, tu imam bodoh, aku bagi penampak tak ikut. Allah, sorry. Tak perasan. Dia abang apa kat imam? Ni lambat belakang. Tengok. Malam 11 ada lagi, malam 15 lagi, masuk malam 17, 18, surut. Tinggal pok-pok G8 tu. Hak 8 rakaat tu. Hak alam tarokai tu. Habis alam tarokai cerah. Tinggal pok-pok ketak ni. Tu imam tersilap baca, dia tunggu. Tu imam baca betul, dia tak tunggu dah.
Tok Imam tersilap baca pasal apa? Lupa dah imam pun 2-13 malam kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nu 2 ekor duduk belakang nak balik gitu. Tak angkat takbir, tunggu Tok Imam baca dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cantik. Allahu akbar. Tok Imam kata, "Ai, Syekh Madinah mana derah ni?" Nu duduk belakang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Tok Imam berhenti. Depa kata, "Ai, berhenti? Rupanya lupa." Pasal apa lupa? Buka puasa di masjid. Depa jamu ayak soya kat orang tua tu. Bubuh lengkong rosak jari ni. Gigi geraham tak ada. Tak ada nak kisah, telan seekor. Masuk dia melugai kat dalam perut tu. Wa arsala alai. Hak 2 ekor kata tak balik dah kita malam ni. Tok Imam dah buat belahak pula dah. Wa arsala alaihim. Dia lupa. Belakang tolong support. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tok Imam tak boleh lengkong duk naik seekor ni. Wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buh bertirah 2 ekor terkejut. Amin. Bagi salam tanya kawan. Tadi bukan alam tarokai kata tadi. Kawan kata, aku pun dengar alam tarokai. Macam mana terbit bertirah? Yang hampir amin pasal apa? Dia waladdallin, aku nak kata apa? Tak balik bungkih ni, tidak bungkih balik habis dah. No. Pasal apa tu? Pasal cinta Tuhan hanya kerana bulan. Bulan tak ada? Tak ada. Dan tengok kelaku ni kat orang Melayu. Cinta Tuhan ni pasal bulan. Bulan mana paling ramai? Bulan Ramadan. Masuk 1 Syawal, tinggal macam mana? Kita duk buat, kita tahu lah, kita duk buat kerja tu. Sebab tu kita boleh kata, memang aku lah ni. Kan? Sebab tu Tuhan kata, aku jadikan mereka dari air mani. Nak abang apa tu? Jangan sombong. Satgi hang tinggal aku. No? Terlupa jadi air mani, Tuhan perintah suruh solat. Bila solat, nak mengingatkan diri, kata diri tu hina, sebab jadi pada air mani, Tuhan perintah suruh sujud. Itulah kehinaan. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Telah kami sempurnakan kejadian kamu dan keturunan kamu dari air yang hina. Dia habang dah hina. Pasal apa hina? Pasal lalu ikut saluran najis. Kita daripada ayah masuk dalam perut ibu lalu ikut saluran najis. Terlupa ke? Masuk duduk dalam tu 9 bulan 10 hari, lahir ke dunia melalui saluran najis. Sikit sangat yang keluar kot tingkap, lain semua terbit kot pintu. Lupa kan? Dan keluar mai, mana ada pakai baju? Mana ada pakai kepiah? Keluar mai guna. Keluar mai telanjang bogeh. Pasal apa? Tu nama dia papa kedana, tak reti-reti kan? Kalau guna. Dah lah papa kedana, penuh dengan najis di badan tu. Penuh dengan najis, darah, lendiak, hanyak. Keluar mai. Mana yang kata hebat tu mana? Lepas tu dimuliakan. Ketika dimuliakan tu dia terlupa. Walhal dia najis. Hari ni pun masuk dalam masjid Semilang ni pun bawa najis masuk sama ni. Semua ni dengan saya dalam perut kita ada apa lah ni? Ada najis, 3 najis. Mesej abang. 1 najis besar, nama dia tai. Semua orang tahu kan? Semua orang faham ni kan? Kedua, ayak kencing. Nama dia najis nombor kecil, nombor 3. Lepas tu ketiga, darah, najis nombor 2. 3 najis duduk dalam badan kita. Lagi terlupa kah? Lagi menyombong kah? Apa punya mangkang lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Oleh kerana terlupa tu dia suruh sujud. Sehari 34 kali sujud. Tak faham-faham kan? Hari Jumaat Tok Khatib pegang tungkat pesan, Ittaqullah. Ajak main bola lah. Kau ajak mengai ke ajak apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Mainlah dekat Tuhan ni, kenal betul-betul, dekat betul-betul dengan benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan hang kenal betul. Sebulan 4 kali abang.
Tok Khatib pegang tongkat. Ramai tongkat tu ingat main lah. Saya kalau saya baca khutbah mesti saya bang. Ni hadirin tengok saya pegang apa ni. Ni gagah pejabat agama bagi tongkat. Patut bagi senapan. Bagi 16 tu buah peluru 30 round. Balas hak lena sekong. Alah tak lena. Tuan-tuan jangan main-main. Saya bukan cakap melawak. Saya kata. Pertama, jangan bersembang. Kedua, jangan makan. Tiga, berhenti main telefon. Keempat, jangan tidur. Masuk masjid lena. Masa kita baca khutbah dia sembahyang sunat. Oh! Terkejut kita ni. Dia cucuk dengan tongkat ni mau mati budak ni. Ya? Masa aku tak baca khutbah hang tak sembahyang sunat. Kita baca khutbah. Oh! Hak belakang tu terkejut. Dia kata dia ni rokok aku nak terajang. Pasal apa? Aku duk tengah khutbah dia duk sembahyang. Bukan main. Bismillah. Malik. Kita duk tengok dia ni saat lagi. Habis sembahyang, angkat tangan doa. Ni kita duk kiak-kiak depan dia buat tak tahu. Dia lena. Habis sembahyang lena. Turun, naik. Turun hak nombor 3 tak naik dah. Turun. Pakai baju Tok Wan dia kot, tengkok punya besar. Masuk dalam baju. Rapat ni dah. Lepas tu bunyi tu. Tengkok sempit. Angin keluar bunyi ya. Semua orang tengok dia. Saya duk kata dalam hati. Satgi nak semayang. Satgi kuasa nak bersilat pula satgi ni. Mai nak takbir. Wah bising semua dah. Pasal apa? Nak keluar tak boleh, sangkut kan? Orang buka bagi keluar semua. Semayang, habis semayang saya pergi tanya dia. Tadi awak yang riuh kan? Ingat masuk neraka. Tengok perangai. Allahu Akbar. Dia macam-macam kelaku punya doa dah. No? Tuan-tuan mana tahu, tuan-tuan tak jumpa, saya jumpa macam-macam. No? Mai semayang dengan sampin. Ni. Bunga samping Nusrat Timur. Mai semayang dengan kepiah hitam tinggi, ya Allah. Semayang depan kita tu masalah. Allah. Nabi ajak angkat tu. Angkat takbir ni pun dia macam-macam PL kan. Ada yang Allah ni, sang ni. Lah hang ni pasal apa? Hang ni nak semayang kan apa ni? Pernah saya tengok Allah. Lah teropong lagu ni pun ada. Ni makna dia taklid, mai tiru buat dia, bukan dia mengaji pun. Allah ni nak gagau telinga-telinga orang semua dah. Kawan tu duk elak 2 kali dah, 3 kali aku kekah jari putih lagi tengok. Semayang Allahu Akbar. Tak peduli orang baca khutbah ni. Dah tahu nak semayang sunat, mailah awal. Hang semayang 1000 rakaat siapa tak kacau hang. Ha. Semayang. Tengah baca khutbah dia semayang. Habis semayang, dia nak turun. Nak tengah-tengah tadi mamai kan, turun. Padang dengan bini tu pun buat nasi lemak hari Jumaat. Bubuh santan nalarka punya kau punya dah. Tu dia kipas angin tengok belit. Helikopter pun lari tengok kipas angin. Nalar ni pasal apa tak buka? Saja tak buka ni. Juk boy kon. Ui, berapa belah belitnya duk ada. Lepas habis semayang dia lena. Saya kata lena pula. Nah. Ni kepala duk di stukin ni. Dalam duk lena tu bangkit. Hidup Melayu. La ilaha illallah. Hang ni mai mana? Terkejut dia duduk diam, dia terkejut. Dia turun dia duduk. Habis semayang saya pergi tanya dia, abang, tadi pasal apa? Mimpi mesyuarat. Mesyuarat di mana yang hang duk berhabis di masjid ni pasal apa? Hang selesailah di luar tu. Ha itulah biat manusia. Bukan dia tahu apa tu. Tuhan kata, amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Hang tu buta, hang tu pekak. Mai sini aku bagi hang dengar, aku bagi hang tengok. Hang ingat aku bagi dengar saja. Hang ingat aku bagi dengar, suruh tengok saja. Setiap apa yang hang tengok, aku suruh hang mai kat aku. Hang tengok awan, ingat kat aku. Hang tengok bulan, ingat kat aku. Selama aku buat 30 hari, selama hang duk tengok, apa yang hang ingat? Ha, tengok.
Tang ni masalah manusia. Tak ada telinga. Aku bagi hang dengar bunyi. Bunyi angin, bunyi unggah. Bunyi manusia, bunyi kenderaan, bunyi macam-macam. Semua bunyi itu aku buat untuk pendengaran telinga hang supaya hang sedar bahawa itu adalah tanda aku suruh hang ingat kat aku. Selama hang dok dengar bunyi apa yang hang ingat. Tuhan bagi tangan. Boleh sentuh. Tahu mana kasar, tahu mana halus. Selama duk sentuh benda kasar, benda halus, apa yang kita ingat? Cuma tu dia tahu dah kita tak boleh ingat. Dia buat Muharram 30 hari, dia bubuh sembahyang 150 kali. Dia bubuh awalnya dengan sebut nama Allahu Akbar. Suruh hang sebut sendiri, hang tak sebut. Aku paksa tu supaya ingatan hang tak putus. Lepas tu dalam satu rakaat mesti sujud 2 kali. Kalau 17 rakaat mesti sujud 34 kali. Baru sempurna kejadian sebagai seorang. Pertama, hina. Kedua, jahil. Ketiga, lemah. Keempat, papa, kedana. Walaupun kita ketua masyarakat, kita tetap ada 4 ni. Masa hidup kita ada, sehari bila kita mati pun, kita tetap ada 4 ni. Orang mati dia ada apa? Pertama, dia ada bodoh. Mandi pun orang tolong. Bagi pakai baju pun orang tolong buat. Wak pi masjid pun orang tolong. Bodoh sampai lah. Lemah. Bukan boleh buat apa. Tampak telinga tak boleh balas balik. Kan? Hak mati tu guru silat. Apa silat-silat. Jentik telinga duk sengang. Lemah mai dah. Lagi. Mai kat kita hina. Pasal apa? Busuk jadi bangkai tuan-tuan tahu. Ni protein berlambak dalam badan ni. Asid amino keluar berkenyah-kenyah. Busuk berdengung. Apa tanda? Orang bubuh kapok baru nak bagi wangi sikit. Tambah mati kena stroke, lagi busuk. Bukan sedang. Hari ni dia rasa dia sempurna. Ni Lepas tu jadi manusia papa kedana. Mati jadi Tan Sri, mati jadi Tun, tetap miskin papa kedana. Ni Sultan Kedah baru yang mangkat. Apa yang ada? Tak ada apa. Keranda perang tu lah masuk. Dalam kubur lagi mai lah mungkin nakih. Bukan dia panggil wahai ke bawah duli tuanku. Hang tunggulah. Hang tunggu. Pulut dengan Sarawak nanti mai. Apa yang ada? Hang tak ada apa. Hang ada 4 tu nya. Bodoh, hina, lemah, miskin. Hang ada yang tu. Kenapa masa aku bagi hang hidup hang tak sedar? Aku bagi harta hang terlupa kata hang miskin sampai hang kawal harta tu orang lain semua tak ambil. Hang kawal seorang-seorang hang. Pasal apa ketika hang kuat hang lupa bahawasanya dulu hang lemah dan waktu hang mati pun hang lemah. Masa hang kuat masjid tak mai, sembahyang jemaah tak mai, mengaji tak mai. Masa mati hang tengok siapa mai. Ni duk lupa. Tuhan bagi kat kita hidung boleh bau. Tak boleh bau banyak, boleh bau 2 ya. Satu wangi, satu busuk. Bila bau wangi, rasa mai dari minyak wangi ke rasa mai dari kasih Tuhan ni? Bukan dah nampak tu. Duk seronok minyak wangi ni mahal. Tuhan kata, aku duk tunjuk tanda kasih aku kat hang kat minyak wangi tu. Hang tak kenal aku rupanya. Semua ni untuk balik kat dia. Supaya kita tahu kata, kita datang daripada Allah, kita hidup dengan Allah, pulang kita adalah kembali kepada Allah. Tak ada apa kita nak tunjuk, tak ada apa kita nak bangga. Kalau boleh buat baik, tanda sayang Allah sampai. Kalau kita buat jahat, tanda penantian Tuhan sampai. Siapa yang buat jahat, Tuhan kata, aku tunggu dengan keampunan. Bangkit dan bertobat. Hang tak bertobat. Hang tak boleh pergi mana melainkan dengan tobat aku. Tobat yang keampunan aku. Bangkitlah tengah malam. Nabi habang, aku suka 3. Perempuan, minyak wangi dan semayang yang mata aku sejuk dalam tu. Sahabat tanya, semayang mata sejuk tu semayang apa? Semayang tahajud, semayang malam. Pasal apa? Tang tu kalau bertobat tak ada siapa. Tinggal kita dengan Tuhannya. Bukan nak bangkit. Kalau bangkit juga kira pahala. Nabi tengok waktu duha semayang sunat duha. Tengok waktu duha semayang sunat duha. Kita semayang sunat duha pasal apa? Pasal kerana melihat Allah pada waktu duha atau pasal murah rezeki? Tuan-tuan beritahu. Asal semayang duha je murah rezeki. Nabi tak pernah habaq pasal murah rezeki. Dia habaq ni tanda kita berterima kasih kerana Tuhan memperlihatkan dirinya melalui duha yang ditunjuk keindahan. Jamal Jalal jadi ditunjuk. Tak kena semayang pasal rezeki.
Kalau dengan semayang baru dapat rezeki. Lim gotong tak semayang pun. Toke besar. Genting war resort tu. Mana pernah semayang duha pun. Ananda Krishnan. Toke besar Maxis dengan Astro. Pernah semayang duha. Mate. Last dia gelak seorang-seorang. Macam mana nak gelak tu? Merepek daripada awal sampai habis. Tuhan kata, aku mai dekat hang. Mana pernah tengok apa-apa pun aku tengok hang. Hang mai kat aku nak tengok syurga dulu. Mai kat aku nak tengok pahala dulu. Tak ada syurga, tak ada pahala, hang tak mai kat aku. Semua merapu semua. Habis tu Ustaz, tu ada semayang. Lagi awal masuk neraka tu. Orang habaq lain faham lain, pang sedih lagi tau. Dia kata Ustaz kata tak payah semayang. Bila yang orang kata tak payah semayang? Orang kata kita nak semayang ni tak melihat apa-apa kecuali melihat redha Allah tu yang kita semayang. Ini semayang nak benar. Weh, hang semayang malam pahala banyak. Siksa kubur terlepas. Banyaklah hang punya terlepas. Ayat masjid tu, ayat orang ramai. Celup basuh kaki je 4 cebok. Bubuh dalam tabung RM1. No. Basuh kaki bukan ambil semayang, basuh mai daripada mana ulu banat mana mai. Kaki belum muih. Cedok yang pula. Bukan nak bagi kat masjid banyak lagi. Sekali ambil semayang pula kecak. Buang komok tu ludah. Bubuh kat masjid RM1. Tu ayat orang ramai tu. Nak masuk surga perangai aku tu. Orang kata tu lepas letak motor, dia pergi letak kereta dah. Motor mai tak letak. Bodoh mana mai letak kan ni. Nak masuk surga kan tu. Main dengan selipar buruk, balik selipar baru. Balas selipar orang. Ahli surga kan tu. Pia, simpan lah. No. Apa kata, dia berani sungguh. Siapa nak kata benda ni tak betul? Bangun hujah, kita hujah. Bukan susah. Bangun hujah. Ustaz abang tak betul. Cerita yang hang punya betul. Sana. Kita main orang bubuh kapet. Kita main orang bubuh kipas angin. Kita main ni bubuh kapal terbang ni. Kita main semua orang bubuh tiada. Main takbir je. Apa yang kita bagi? Nak masuk surga. Pirah. Habis tu Ustaz. Habis tu apa? Buatlah perangai lagu ahli syurga. Tengok Nabi. Tidur sikit. Jaga apa? Banyak. Makan kat dia sikit je. Dekat orang apa? Banyak. Kita. Mari saya bagi contoh. Kalau tak betul ni saya bagi contoh ni. Kita makan kenuri. Walimatul. Sebut walimah urus kan. Dia kira kahwin je. Kahwin je kalau kenuri ni. Setalam 4 orang. Dulu lah tak pakai talam lah. Dulu setalam 4 orang. 4 orang makan. Kita cedok dulu. Kita pegang sudu dulu. Ada sambai udang. Rosak botol ni. Udang. Ada 4 ekor. Sekor kecil, 3 besar. Kalau kita cedok dulu, nak ambil mana? Nampak jawab besar. Tu, ahli syurga perangai tu. Simpan lah. No. Kita ni semua cedok buah kat orang. Nabi kata, aku tak boleh ambil. Aku hanya bagi. Kita, bini minta RM1 berkeli. Abang, main lah RM30. Pasal apa? Nak beli udang. Nak buat apa? Takkan udang orang buat main bola. Nak makan lah. Bini pun geram lama dah. Udang apa nama hang ni? Ni udang besar ke? Dia suka udang. Bagi lah ni. Jangan duk perhabis. Lah udang pun dia bagi tu tak cukup. Bini nak tambah. Dia kata jangan perhabis. Dengan bini pun kena ikut. Bini masak semua. Bini buh nasi semua. Dia pun main duk syok tak kira udang besar. Bini cedok buh dekat anak seorang satu. Dekat bini satu. Dekat dia tak buh. Agak-agak berbahaya. Udang aku mana? Baiklah. Lagu tu ahli syurga. Pirah mabuk. Mana ada lagu tu? Bini kata, Allah saya terlupa. Duit aku. Semua rempah cabai aku yang bagi beli. Hang masak sikit je. Udang aku tak ada. Ni tak boleh jadi ni. Ini boleh mendatangkan marah. Bini kata nanti saat selak tu bawah nasi saya buah tu. Selak-selak ada 2 ekor. Nak pergi buah tak mana muka. Udang 2 ekor berkeli. Esok nak lalu sirat. Kami semua nak jatuh dalam neraka Jahannam. Awak nak lepas diri awak ke? Esok kami sangkut ni. Awak nak pergi lah. Awak boleh lepas. Ni kami je nak. Kalau udang seekor ni pun berebut. Neraka Jahannam duk tunggu kita.
Tak garu tempat tak kata. Kan? Sebab tu, bila kita faham, mainlah perangai. Perangai apa? Perangai ubudiyah. Perangai kehambaan. Kalau perangai kehambaan ni perangai siapa? Muhammadur Rasulullah. Tengok Nabi buat kerja di rumah macam mana. Kita ni bini goreng cucuk sukun. Tahu cucuk sukun? Cucuk ni cucuk tajwid dia panggil. Pasal cucuk sukun kan. Dia tak ada cucuk fathah, tak ada cucuk kasrah, tak ada cucuk dhammah, tinggal cucuk sukun. Cicah gula marvelous kan. Kenang kopi panas. Bini duk goreng cucuk. Kain dalam besen nak jemuk ada di pintu. Hari nak hujan. Dia tu bini nak suruh, bini takut. Misal tarim kan. Tak tu tak apa lagi. Dia tu pengurusi JKK kan. Oh, pengurusi JKK orang cukup takut lah. Bini nak suruh tak berani. Tak suruh ni bila nak siap. Dia baca sahabat cuti. Pi balik duk main dak cucuk sukun kok siap dah. Kan bini tak berani suruh. Dahlah bini doa. Doa bini ni doa orang yang dizalimi. Bini kata ya Allah, dia duk lalu je kat besen tu. Cuba hang bagi dia sepak besen tu kan. Kok manakah sepak sungguh. Jatuh tunging buyung tekangkang kan. Besen naik atas dia. Baru dia bangkit tanya, ni apa? Bini kata tu Rita Maryam. Besen, hampeli aku Besen lah abang, oi saya tak dan tolong pergi jemuk. Hei, hamil sini. Aku pengurusi JKK. Jemuk-jemuk baju ni nak kerja aku kah? Tolonglah Sat, tak dan ni. Hei, Halimatul Sa'diyah. Ongeh. Nah. Han main abang kang. Penyidai baju tu ada depan jalan. Orang duk lalu. Sekali kalau aku sidai, Tok Imam lalu. Tok Imam mulut jahat. Dia kata Tok Imam mulut jahat. Mana dah siapa lalu? Hang tahu mana? Saya duk goreng cucuk lama dah tak ada siapa lalu pun. Tolonglah Zat. Mas ni. Ni aku sidai lah. Lepas ni kalau hang suruh juga dengan hang aku sidai. Bawa besen lari pi depan jangkut depan penyidai. Gagau baju mana dia tak tengok dah. Angkat-angkat baju kaftan, baju kelawang, baju yang tengok timur nampak barat tu. Cepat-cepatlah takut orang lalu. Sidai tu imam lalu. Tu imam lalu dari jauh nampak macam pengurusi JKK kan. Pi dekat sikit, pengurusi JKK. Tungkat motor tutup suih. Dia mengata pengurusi JKK sidai baju tidur bini. Dia baca cerita habis. Dia ni tak mau. Aku kata dah kan dia lalu. Nampak? Walhal kalau pengurusi JKK itu terang mana sangat. Rasulullah ni habis manusia atas dunia ni. Masih lagi sapu sampah di rumah. Pasal apa? Pasal sujud tu dah ajar dia. Kita sujud ajar apa? Ke-9 suku dah. Tak pasal lagu lapang lah. Saya lah lapang tuan-tuan, mana saya tahu. Saya kuliah ni masuk ni nombor 3. Letih ya Allah ni. Tapi 9 punya pasal main kak. Patutnya malam ni masjid teluk ayat tawak. Esok mereka tengok mesibo saya punya. Oh, ada kerja. Mai tang ni bukan selalu kan. Sekali-sekala kena ubah angin kan. Dia kata pasal tu kan pasal duit pun sama kan. Saya lah ustaz lain dah. Ustaz lain semua bagus apa, semua ustaz sama. Tak bagi duit dia buat muka belain. Saya biasa kena. Tuan tahu, saya pergi ceramah belah sidam dulu ni. Pipi ramai ni. Hati ni tak elok dah. Malam ni 500 cantik. Tepuk rostrum melambung cawan-cawan mo. Punya mengata ni saya cerita. Dalam duk mengata tak nampak muka bendahari. Hei, tak main pula. Serawal langut dah aku malam ni. Pakai tak ada apa dah. Dia makin slow. Habis-habis ceramah, Tok Imam ajak makan tak mau dah. Pasal apa? Bendahari tak ada. Duk balik, duk tengok dia tak main sampai sudah. Balik orang bagi salam pun tak ada jawab dah, tak dengar dah. Ni sedih tak dapat duit kan. Nak buka pintu dia main, Ustaz, dia datang. Dia huluk sampai surat, saya gagau. Tebal kak, cantik. Tu jahat tu kan.
Masuklah kereta menyanyi lagu Arab, lagu Hindustan sampai rumah. Sampai di rumah, accountant tunggu. Macam biasalah kan. Bini lah siapa lagi kan. Dia kalau kita selai, dia 2 lai. Kena perhabis kat dia banyak, baru kita boleh dapat. Balik malam tu dia kata, "Lah abang, balik awal." Awal, aku dah tak larat dah ni. Saya mengantuk, saya nak tidur. Cantik, hampir tidur. Tak ada ambil dah benda ni kan. Pi kat lampu buka, tarik sekepin. 1,000 dah. 1,000 dah, teringat. 1,000 mana ada dah. Cik Dad pitau di mana dah 1,000. 500 pun. 500 pun tak ada dah. Yang tinggal nak 100 ya. Takkan sekepin kot. Tak boleh jadi ni. Tarik keluar RM1. Darah naik. Nampak muka benar hari ni. Dia ni kalau aku bakar rumah dia pun patut lah aku rasa kan. Nak pi telefon, nak angkat telefon, gaya nak telefon, Allah Ta'ala pelihara lagi. Nak buat apa tu? Nak telefon lah, RM1 ni tak nampak RM1. Habis nak RM1, dia tak boleh suruh abang Cina pun kira mujur. Sejak kena macam tu tak berani lah, tegak tak berani. Dia kata, "Ustaz, dia bayar banyak mana?" Jangan tanya aku boleh tak? Nak bagi yang bagi lah. Dah lah kami tak tahu. Lagi banyak, lagi bagus. Tanya apa kan? Bagi sudah, tanleh hang boleh bagi, tak aku tanya pula dah. No. Ni satgi abang ni dia pun tak bagi terus punggah kan. No. Saya lah sebab semua ustaz kata tu buat kerana Allah, sembang. No, kereta bukan pakai TOA. Kereta pakai minyak. Duk bagi RM1 nak buat bodeu. No. Dia kata kalau tu macam mana? Sendiri motor kan. No. Saya satgi ustaz lain kata apa, kami dah hang punya pasal tapi kau abang macam ni Tuan-tuan pergi kerja, majikan tak bagi gaji, nak kerja apa hari? Jangan bagi tahu kok saya muhung ni. Tu imam, elang tak dapat. Berapa hari dia imam? Cik kata tengok kok saya muhung. Kok tu imam sini tak ambil elang, saya tak tahu. Sembang. No. Flow ya. Alhamdulillah. Mengarut semua. No. Sebab tu hati kena lurus sungguh dengan Tuhan. Tuhan kata, "Hang percaya dah ke aku?" Percaya. Kalau hang percaya, hang tahan ni. Aku nak bagi kat hang macam-macam. Ada yang baik, ada yang tak baik. Rasulullah sendiri Tuhan bagi hak tak baik tu kalau 190 tak baik dah. Hak baik tu memang hebat tu ya. Tapi dia tahan sungguh. No. Saya main ceramah, orang tak ludah. Habis kat sangat orang nak maki kat belakang. Habis kat sangat orang nak kata dalam YouTube. Rasulullah orang ludah. Rasulullah orang baling bangkai muka dia. Tapi dia tetap Nabi. Dia tak peduli bayaran. Kalau Nabi buat tentang bayaran, kita semua tak Islam hari ni. No. Tapi saya minta ampun. Saya abang siap dah. Tuan-tuan bagi banyak, awal sikit saya main. Tuan-tuan bagi lambatlah sikit saya main kan. Lepas tu tuan-tuan tak bagi, saya tak main terus kan. Tanya siapa tak main? Korang tak ada. Wahai poket kosong. Saya abang tak ada nak beli ikhlas. Yang ikhlas betul atas dunia ni 2 orang mak dengan ayah. Mereka ni ikhlas. Sebab dia bagi kat anak tak pernah minta balik. Dan betul-betul ikhlas Rasulullah. Ambil payah diri bagi untuk kesenangan orang. Hak ni betul-betul ikhlas. Sebab tu dia paling sempurna dalam semua. Dan dia tinggal kat kita sifat tu untuk kita bangkit dan ada. No? InsyaAllah. Ibu-ibu dengar sini. Sini saja ibu tak apa ramai. Tempat lain saya pergi, orang lelaki-lelaki tak ramai, perempuan ramai. Sini maknanya lambat lagi nak kiamat. Sebab Nabi kata kiamat ni orang perempuan banyak daripada orang jantan. Tengok sini orang perempuan sikit, orang jantan banyak. Lambat lagi nak kiamat kan. Dan dengar sini, ibu kalau nak pakai segak-segak, suami setuju baru boleh pakai. Ibu nak keluar pergi luar makan kenduri, nak berpakaian, tanya suami. Suami suka pakai, suami tak suka jangan pakai. No. Nak pakai pakaian tutup aurat, bungkus semua dengan kaki-kaki bungkus. Nak elok lagu mana pun elok lah. Nak ambil batu boh, batu jalan, batu nisan, pokok bunga, taman bunga ikut suka. Tetapi mesti tutup aurat. No. Orang perempuan ni dia suka segak. Sebab Allah Ta'ala tu cantik. Dia suka hamba dia cantik. Dia pas segak. Boh tudung belit. Jerat tengkok. Pelepas nak menyawa tak boleh. Ada belen tudung ni. Tanya lelaki dia. Nak boh tanah? Lelaki kata tudung hang boh lah tanah pun. Dia boh atas kepala, boh batu satu. Kepala boh batu sanggelas ni. Tang ni batu, tang nu batu, bawah dagu batu, makan kenduri, makan laksa, masuklah mangkuk laksa. Sebab tak apa-apa, ingat bunga kantan kan. Pakai batu semua, jalan tunduk. Duk ingat kau warak, berat batu tu kan. Lepas tu di rumah kenduri je segak. Di rumah astagfirullahalazim. Pakai baju t-shirt, langkawi.
bubuh kelorong pakai, tinggal lang, kawi tak ada dah kan. Nak pergi makan kenduri, pakai punya segak, lalu depan suami duk makan cucuk dengan kawan dia. Isteri dia lalu, dia tanya kawan dia, siapa? Kawan dia bagi penampak sudah, bini hang tu bodoh weh. Lu segak gila. Tengok. Cubalah di rumah pun segak juga. Ni di rumah lah, ya Allah, macam Indonesia hilang pasport pakai baju. Nah, kalau kabut dah. Kalau dah suami suka, selamat dunia akhirat. Dan ibu jaga semayang betul-betul. Huruf hijaiyah ada 28 huruf dan disebut dengan lajah Arab. Jangan duk sebut lajah Melayu, lagi silap baca, susah. Kalau dia kata ghain, jangan kata ghain. Jaga merapu banyak kita Dia kata ghain, kita kata ghain. Batal dah Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil atau ghairil. Jaga yang ni, ibu jaga yang ni. Tak tahu tanya suami, dia pun tak tahu juga, dua-dua pergi mengaji kan. Pasal tanya dia pun nganga juga, mana aku tahu tahu hantar main mengaji. Sebab ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Jaga, kita kena ni, ada ni. Pernah dengar isteri baca Fatihah? Cuba panggil suruh dia baca. Dia baca betul semua. Lepas tu dia kata, cuba abang baca pula, saya nak dengar. Bungkui kan. Kita ni bukan kita orang bungkui ikut suka Dan jaga, jangan derhaka pada suami. Jangan buruk sangka dengan dia. Selalu bila suami balik rumah mak dia duk bagi duit, kita sini tak seronok. Jangan. Suami tanggungjawab dia tak lepas. Kita isteri tak apa. Suami dia pakai segak sikit, kita curiga dah. Sampin tak nak pakai lama dah, tetapi pakai kan. Ni bunga sampin besar timba ni, mai butang baju Melayu aku mana apa. Nak menikah dah Jamil ni. Jangan. Kedua, jangan kasar bila suami panggil. Halimah, awak panggil. Duduk di dapur kacing gigi. Jenak berdosa. Bagi benda dekat isteri suami duduk, bagi suar berdiri. Berdosa. Nak suami duduk, kita duduk. Bagi lelok kat dia. Minta maaf, saya lambat sikit. Pasal apa? Syurga isteri ada dekat suami. Suami redha, Tuhan redha. Suami tak redha, Tuhan tak redha. Isteri pun kata, dia tak mau semayang. Suami tak mau semayang, isteri tak kena. Isteri tak semayang, suami kena. Isteri baca silap Fatihah, suami tanggung. Suami baca silap, isteri tak tanggung. Jangan nak tukar guna. Dan jangan derhaka dengan kasar perbuatan kita pada suami. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Dan hak mana orang tua-tua, kita dah 70 ke atas, sayangilah yang bawah-bawah ni. Kita tengok mereka dengan sayang, kita tak nak tengok mereka dengan yang lain. Jangan tengok mereka atas jahil, mereka semua jangan. Kita tengok mereka sayang, sebab Nabi tengok kita dengan kasih sayang. Jadi orang tua-tua yang macam ni, Tuhan akan letak kemuliaan dekat dia. Orang suka kat dia. Orang dari jauh seronok, seronoklah tengok Nabi sembang. Hak muda-muda pula, janganlah jadi kita tak heran dekat orang. Kita muda, mereka makan garam dulu, orang tua-tua kata. Walaupun garam rasa masin ya, tapi mereka tahu masin tu dulu pada kita. Janganlah tengok-tengok mereka tua lalu buat tak tahu. Mereka mai kita duk sembang deras, buat tak peduli kat mereka ni. Mereka ni kalau tak ada doa mereka, kita semua bungkus. Orang tua-tua ni dia tahu doa. Dia doa untuk keselamatan semua yang di bawah ni. Jadi saling hormat menghormati. Jangan sampai hilang perangai kita daripada apa yang Nabi ajak. Jumpa orang tua-tua, hormat dia. Pak Long, apa khabar? Cukup lah. Pak Long sihat ke hari ni? Cukup lah. Baik lah tu. Janganlah buat muka tak tahu yang mentang-mentang daripada tua. Ingat, satu hari nanti kita pun akan tua. Umur panjang, jumpa lagi. Kalau saya mati dulu, tak jumpa dah. Telefon mati dah. Ruyuk dah. Panggil Ustaz Lemai. Tengok-tengok ada lagi mai pula. Mai tuan-tuan yang mati dulu. Saya ajak siapa yang ada kan. Siapa yang mati, pilih mati dengan apa. Cuma tak tahu siapa mati dulu. Boleh jadi saya dulu, boleh jadi tuan-tuan dulu. Tapi besar harapan saya, tuan-tuan mati dulu, lepas tu baru saya kan. Tuan-tuan tak ada apa, duk langut mati habis buang, saya mati pelan-pelan. Dan saya nak pesan, masuk kubur bukan pasal malam tau. Masuk kubur bukan seronok, kecuali ada doa. Pastikan anak-anak doa kat kita. Nak bagi anak-anak doa kat kita, sayangi dia, tak ada langsung benci kat dia. Kalau meluat kerana takut dia musnah, saja-saja tak meluat kat dia, tetap kasih.
dan selalu mendoakan yang terbaik untuk dia. Walaupun kadang-kadang perangai tak apa elok sikit, tak ada kebencian. Sebab selama kita tak buat baik, Tuhan tak pernah benci. Selama kita buat perangai maksiat, Tuhan tak pernah meluat. Kalau tu dia hantar orang bawah kita buat perangai jahat sikit, jangan duk meluat kat mereka, kat tangan doa. No, insya-Allah. Dan lebih kurang bahasa saya minta maaf banyak. Kasar tu saya. Kita ambil hak elok sudah, tak elok tinggal. Makan roti mengali, jangan kacau mengali roti. No, mengali biar pergi kat dia. Roti sudah, kan? Kalau postman mai hantar surat, ambil surat, jangan kacau postman. Tapi kena ingat, yang hantar tu postman, jangan bagi postman bebai. Sekali dia lempar surat dalam sungai. No. Nak bagi postman seronok buat macam mana? Bila dia mai, suruh anak dara tunggu. Dia syok lah mai. Mai tok tunggu, dia tak mai dah. Dia mai sekali tu ya. No. Tak faham lah ustaz oi. Bagilah ramai aku ni. Ustaz mana pun syok. Ni Fadilah Kamsah pula mai. Lauk pula kan. Bila mai ramai, kita nak abang banyak. Mai tinggal 10 orang, menguap 2, tinggal 8. Kan? Tak faham 2, tinggal 6. Sembang 2, tinggal 4. Meroh kencing 2, tinggal 2. Main telefon tinggal seorang. Angguk-angguk tinggal ustaz seorang. Kan? Ni kalau nak lena seorang 2 pun, hak lain ada lagi. No, insya-Allah ada umur kita jumpa lagi. Di dunia saja, akhirat jumpa, jangan duk ustaz. Sana tak ada ustaz, tani ya. No. Sana duk buat ustaz-ustaz bagi siku. No. Sana sendiri punya perahu, sendiri bawa. Rebah belakang kita banyak. Anak kita tak semayang masa dia remaja umur 15 ke atas. Isteri kita buka aurat, anak perempuan kita buka aurat. Semua kita nak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main-main ni. Anak kita baca Quran tak betul, tajwid, kita tanggung. Dia semayang baca Fatihah tak betul, kita tanggung. Jaga ni tak, kita terima cukup beratnya. Sebab tu isteri tak boleh derhaka. Nak tanggung kita. Siapa di sini dia berasa dia boleh lepas dengan amalan dia, siratal mustaqim, dia boleh lepas, angkat tangan. Saya nak tumpang. Nak suruh dia tengok muka saya elok, esok lalu hang tengok muka aku. Kalau sesak-sesak panggil aku sama. Ni seorang pun tak lepas ni. Siapa pun tak tahu boleh survive ke tak. Nabi kata, rajin semayang, rajin puasa, baca Quran, sedekah, buat baik dengan orang, semua dah. Tak boleh lalu sirat kalau dalam hati dia ada benci dekat seorang walaupun sebesar zarah. Tak lepas dah sirat. Tu benci sikit ya. Nu hal lain tu. Hutang tak bayar tu. Jumpa lari macam mana? Janji tak tunai. Allah berlambak lagi dengan isteri, dosa macam mana kita tak tahu. Dengan anak lagi, jiran lagi. Allahu Akbar. Kalau bukan dengan rahmat Allah, nak duduk tang mana kita? Jadi hari-hari kita minta, rahmatilah hidup kita ni, supaya dunia selamat, akhirat pun selamat. InsyaAllah. No. Mudah-mudahan datang dan pulang kita dalam keberkatan. No. InsyaAllah. Tak semestinya nak kena jadi orang Arab. Yang pentingnya bersifat dengan sifat Muhammadur Rasulullah. Macam mana tu? Hablum minallah jaga, hablum minan nas jaga. Dengan Allah Ta'ala jaga 4 benda ya. Jangan kufur, jangan syirik, jangan munafik, jangan fasik. Dengan manusia jaga satu, tapi susah. Dengan manusia satu ya, apa dia? Jangan buat perangai dekat dia, perangai yang kita tak suka dia buat kita. Hak ni susah. Kalau tak suka orang tarik muka dengan kita, kita jangan tarik muka dengan orang. Kalau tak suka orang mengumpat kita, jangan mengumpat orang. Hak ni susah nak buat. Pasal Nabi kata, tanda orang beriman ialah mereka yang tidak melakukan kepada orang sahabat mereka apa yang mereka tak suka sahabat melakukan kepada mereka. Jadi kita jaga yang tu dan cukup susah. No. Kita tak mau tunjuk perangai tak elok. Kita tak mau orang tunjuk perangai tak elok. Kita jangan buat perangai tak elok. Sekali orang tunjuk kita marah. No. InsyaAllah saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم.